Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini berkaitan dengan Zhou yang berada di China. Rupa-rupanya Zhou telah pun ditahan. Wah, ini memang menarik dan ini satu berita yang paling baik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi paci-paci, nenek-nenek, abang-abang, paci-paci, kap abang semualah, adik-adik, kakak-kakak yang menonton channel ini, Anda share video ini supaya semua orang tahu bahawa Zhou yang dicari-cari rakyat Malaysia, yang dikehendaki sangat oleh negara Malaysia sebenarnya sudah ditahan. Kita ucapkan syukur, tahniah syabas kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana baru 6 bulan menjadi Perdana Menteri, Zhou sebenarnya sudah ditahan. Dan apa yang menariknya, laporan ini dinyatakan oleh Bradley Hope. Dalam Malaysia kini dilaporkan Zhou kini di bawah tahanan rumah di Shanghai. Bradley Hope, pengarah bersama buku terlaris mengenai skandal 1MDB, itu menolak andaian bahawa ahli perniagaan Malaysia yang menjadi buruan dan pelarian Low Tiak Jo atau Zhou kini berada di Macau. Zhou banyak berada di Macau pada tahun 2015 hingga 2018 serta di Hong Kong, Shenzhen dan Thailand. Tetapi selepas kekalahan bekas Perdana Menteri Najib Razak pada pilihan raya tahun lalu, pergerakannya lebih terhad di tanah besar. Kami di Well Hunting percaya dia berada di bawah tahanan rumah di Shanghai, Chiap Hope di Twitter. Dia mendakwa China telah menahan Low susulan rundingan dengan Malaysia. Kan? Kalau kamu masih ingat baru-baru ini, Anwar Ibrahim telah pun membuat rundingan dengan China bagi mengekstradisi Zhou balik semula ke Malaysia. Jadi, yang dinyatakan oleh Hope ini ialah dia mendakwa dan dia percaya Zhou sebenarnya sudah ditahan dan berada dalam tahanan rumah. Dia mendakwa China telah menahan Low susulan rundingan dengan Malaysia. Ini juga kerana penaungnya dalam perkhidmatan pengintip Sun Lee Jun telah ditangkap dan rakan niaga di CCCC digulingkan. Dia berubah daripada aset risikan menjadi liability selepas Najib diundi keluar, kata Hope. Bersama Tom Wright, Hope adalah pengarang bersama buku paling laris Billion Dollar Whale dan Blood and Oil. Dia juga adalah finalis bagi hadiah Pulitzer dan pernah menjadi wartawan Wall Street Journal. Hope membuat ciapan demikian ketika mengulas laporan yang memetik SPRM sebagai berkata Suruhanjaya itu percaya bahawa ahli perniagaan yang dikehendaki Malaysia itu sedang bersembunyi di Macau. Menurut laporan Al Jazeera, SPRM dipetik dalam jawapan bertulis sebagai berkata bahawa ini disahkan oleh beberapa individu yang pernah melihat Low di Macau. SPRM percaya individu yang dikehendaki untuk 1MDB terutamanya Zhou sedang bersembunyi di Macau, kata rangkaian berita yang berpengkalan di Doha itu. Laporan itu menambah bahawa pendedahan tersebut dibuat selang beberapa minggu selepas penahanan suspek 1MDB yang agak tidak dikenali, Ki Kok Tiam. Ki meninggal dunia dalam tahanan semalam selepas diserang angin ahmar. Hope turut mengemukakan satu soalan umum. Satu soalan untuk Malaysia. Apakah jenayah dalam kod undang-undang anda untuk seorang Perdana Menteri bersekongkol dengan kuasa asing untuk mengorbankan kepentingan negara atau kedaulatan negara dan membayar lebih untuk kontrak menggunakan wang negara sebagai pertukaran untuk menutup penipuan besar-besaran? Wow, ini satu soalan yang memang besar daripada Hope. Saya ulang sekali lagi soalannya, saya agak tak faham. Tapi kita cuba fahami apa bentuk soalan ini. Satu soalan untuk Malaysia, kata Hope. Apakah jenayah dalam kod undang-undang anda untuk seorang Perdana Menteri bersekongkol dengan kuasa asing untuk mengorbankan kepentingan negara atau kedaulatan dan membayar lebih untuk kontrak menggunakan wang negara sebagai pertukaran untuk menutup penipuan besar-besaran?
Saya pun tak berapa faham apa soalan dia, tapi yang saya faham apa jenis undang-undang yang ada di Malaysia. Itulah. Apa pendapat kamu semua? Sila tinggalkan komen Anda, kita jumpa lagi ulasan seterusnya. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita teruskan ulasan dan isu pada kali ini, jangan lupa bagi yang kali pertama tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma. Saudara-saudara sekalian, hari ini tergempar di seluruh Malaysia apabila seorang ahli perniagaan menyerahkan dokumen berkaitan dana judi Perikatan Nasional kepada SPRM. Habislah Muhyiddin kali ini. Itulah saya kata sebelum ini. Kita harap sangat-sangat Muhyiddin Saman Anwar Ibrahim, supaya kelihatan dan kedapatan siapa sebenarnya yang bohong, siapa sebenarnya yang terkantui tercedok, dan siapa sebenarnya yang benar. Karena kita berpegang pada kebenaran, bukan berpegang pada fakta cakap-cakap semata-mata. Anwar Ibrahim kata, kalau kamu nak saman saya, silakan. Teruskan, kata Anwar Ibrahim. Tapi dia berkata atau bercakap dengan asas yang kukuh, kata Anwar Ibrahim. Dan belum sampai pun 2 hari selepas Muhyiddin Yassin mempertimbangkan untuk mau menyaman Anwar Ibrahim, ini pula berita yang paling menyedihkan. Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional disangka walaun semua sudah gembira bersorak-sorai. Mereka kata Anwar Ibrahim fitnah lah, Anwar Ibrahim kedapatan fitnah lah, Anwar Ibrahim bakal disaman lah, semoga Anwar Ibrahim bankrupt lah karena disaman oleh Muhyiddin lah dan sebagainya. Hari ini sudah kelihatan ada bukti baru yang pastinya akan membuatkan SPRM tidak teragak-agak membuka kertas siasatan. Seperti mana yang dinyatakan oleh Menteri Undang-Undang dan Transformasi Institusi, yaitu Azalina Othman Said. Beliau mengatakan bahwa beliau tidak pernah mengatakan bahwa kes dana judi dihentikan ataupun digugurkan. Tetapi apa yang dia kata, hanya akan pada bila-bila masa boleh dibuka semula. Jadi hari ini saya yakin, saya pasti SPRM pasti akan membuka kertas siasatan selepas mendapat bukti yang ditunggu-tunggu rakyat Malaysia, yang pastinya bukti paling ditakuti oleh Muhyiddin Yassin dan juga Perikatan Nasional, khususnya Parti PAS dan juga Hadiah Wang. Jadi kalau selama ini parti ataupun gabungan Perikatan Nasional yang punya gagasan bersih, prihatin, cekap, apalagi itu bersih, prihatin, dan stabil, sekarang bagaimana? Tinggalkan komen Anda. Persoalan besar daripada netizen di dalam ruangan komen di Malaysia kini, antara yang bertanya ialah, adakah ahli perniagaan ini bercakap benar atau data bukti yang dibawa, dokumen yang dibawa itu adalah dokumen yang sahih dan dokumen yang benar? Saya yakin dokumen yang dibawa oleh ahli perniagaan ini adalah dokumen yang sahih dan benar. Ialah yang dia bawa, yang dia datangi, membawa dokumen ini bukan orang biasa-biasa, bukan ketua kampung, bukan penghulu. Ini adalah SPRM. Saudara-saudara, apa yang akan terjadi selepas ini? Seorang ahli perniagaan telah menyerahkan dokumen yang didakwa mengandungi bukti kaitan antara Perikatan Nasional dengan Syarikat Perjudian kepada SPRM. Ia beberapa hari selepas kerajaan berkata, SPRM belum membuka kertas siasatan berhubung dakwaan itu ekoran kekurangan bukti. Ahli perniagaan bernama Rashad Yusof itu ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya hari ini dan dilaporkan di soal siasat selama kira-kira 3 jam. Maklumat yang saya ada disokong oleh dokumen tertentu. Saya serahkan kepada SPRM untuk menyiasat perkara itu, katanya seperti dipetik Free Malaysia Today. Rashad, 52 tahun, menafikan ada kaitan dengan mana-mana parti politik atau NGO. Ini yang kita harapkan. Semoga Rashad, 52 tahun ini, benar-benar adalah orang yang bebas, berkecuali dan tidak mempunyai kepentingan apapun. Semoga beliau bukan ada kaitan dengan parti politik maupun NGO. Tapi biasalah, netizen ini tak sampai 1 jam akan
Kenallah siapa orang ini. Mereka akan cari sampai ke lubang cacing untuk mau mengenali siapa Rashad ini. Pada Desember lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim membayangkan sebahagian dana yang digunakan Perikatan Nasional dalam PRU 15 adalah daripada syarikat perjudian yang terlibat dengan cabutan khas judi. Bagaimanapun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Azalina Othman Said menerusi jawapan Parlimen berkata, SPRM tidak membuka kertas siasatan berkenan dakwaan itu kerana maklumat yang ada terlalu umum dan tiada pihak yang boleh mengesahkannya. Ia menyebabkan beberapa pemimpin PN mengecam Anwar mendakwanya sebagai berbohong. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin pula berkata, dia menimbang untuk memfailkan saman terhadap Anwar. Anwar bagaimanapun bertegas dia tidak akan membuat dakwaan itu jika ia tidak berasas. Kita sebenarnya mengharapkan sebenar-benarnya supaya Muhyiddin Yassin betul-betul menyaman Anwar Ibrahim. Hanya dengan saman, barulah kita tahu siapa benar, siapa yang tak benar. Hanya dengan saman, kebenaran boleh diketahui. Hanya dengan saman, seseorang itu boleh menutup ataupun boleh mengembalikan maruahnya. Sekarang ini ada dua orang yang akan terpalit dengan maruah. Pertama sekali tentulah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang amat berhormat Perdana Menteri kita, yang pastinya sekarang ini dikecam hebat di mana-mana platform media sosial, dan maruah beliau juga sudah tercalar yang dikatakan berbohong oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, khususnya Parti PAS. Beberapa orang pemimpin PAS telah membuat sidang media memohon supaya Anwar Ibrahim tampil membuat permohonan maaf secara terbuka. Tapi syukurlah Anwar Ibrahim, seperti yang telah saya katakan di awal-awal tadi, dia bertegas untuk tidak akan membuat dakwaan itu jika ia tidak berasas, dan Anwar Ibrahim telah menyatakan pendirian beliau bahawa beliau tidak akan sekali-kali berundur diri, beliau tidak akan sekali-kali memohon maaf kerana beliau sedia untuk disaman. Dan kali ini sudah terbukti dan kita tinggal tunggu apa tindakan SPRM seterusnya selepas mendapat dokumen sulit ini yang berkaitan dana judi Perikatan Nasional kepada SPRM. Yang pentingnya kita akan lihat tidak lama lagi, mungkin dalam beberapa jam lagi, nama orang ini yaitu Rashdan Yusuf pasti akan tular di mana-mana, dicari sehingga ke lubang cacing, dan kita akan tahu adakah beliau ini betul-betul tiada kaitan dengan mana-mana parti politik atau NGO. Saya berharap beliau memang tiada kaitan dengan mana-mana parti politik ataupun NGO. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.